Inforia Islam, semuanya diikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Kemasukan pelajar pelarian Rohingya untuk menyambung pengajian di institusi pengajian tinggi IPT di Malaysia tidak akan mengugat kedaulatan negara. Mengulas kegusaran segelintir pihak berhubung langkah membenarkan pelarian Rohingya menyambung pengajian di IPT tempatan akan mengancam kedaulatan negara. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, pendidikan ialah hak setiap manusia dan Malaysia tidak boleh bersikap pentingkan diri dalam soal berkenaan. Dakwaan bahawa Kementerian Pendidikan KPM menurunkan purata grade permarkahan peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM 2022 adalah tidak benar. Sebagai itu, Menteri Bertanggungjawab Fadlina Sidik menjelaskan bahawa setiap permarkahan yang dibuat mestilah mengikut merit dan standard yang diguna pakai sebelum ini. Baru-baru ini tulah di laman media sosial berhubung analisis permarkahan SPM yang mendapat perhatian serta menimbulkan pertikaian dalam kalangan orang ramai terhadap sistem permarkahan KPM bagi SPM 2022. Dalam perkembangan berasingan pula, ketika ditanya sama ada pihak KPM akan menambah subjek wajib lulus peperiksaan SPM selain Bahasa Melayu dan Sejarah, Fadlina berkata setakat ini dua mata pelajaran itu sahaja dikekalkan. Lembaga Zakat Selangor LZS sedang melaksanakan usaha bagi memperkasa dan menambah baik kandungan dalam saluran media sosial dan laman sesawang mereka untuk menyebar luas maklumat berkenaan zakat dan kewajipan melaksanakannya. Mengulas selanjut, Ketua Divisyen Dakwah dan Syariah LZS Salihuddin Abu Sama berkata, sejak awal tahun ini, lembaga berkenaan telah menubuhkan unit digital dakwah bagi memastikan setiap kandungan yang dikongsi di mana-mana platform kepada orang ramai adalah bersesuaian dan tepat mengikut kehendak syarak. Salihuddin Abu Samah menyatakan perkara itu kepada pihak media selepas perasmian program Muzakarah Zakat Nusantara 2023 yang diadakan di Shah Alam, Selangor. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kuala Terengganu 100.2 Kapsul Masa. Pada 28 September dalam tahun 1960, Majlis Agama Islam Negeri Melaka telah dibuka dengan rasminya oleh Tuan Yang Terutama Datuk Haji Abdul Malik Yusof, Governor Negeri Melaka. Istiadat pembukaan Majlis Agama Islam ini telah dihadiri oleh para pembesar negeri termasuk Ketua Menteri Melaka, Abdul Ghaffar Baba, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negeri, ahli-ahli Majlis Agama dan Jawatankuasa Syariah serta para pegawai kanan kerajaan negeri. Kewujudan Majlis Agama Islam Melaka ini membolehkan undang-undang pentadbiran hukum syarak, mahkamah-mahkamah syariah diwujud dan dilaksanakan. Badan ini juga akan dapat mengawal pelajaran-pelajaran agama, kutipan zakat serta menguruskan hal-hal berkaitan dengan kepentingan umat Islam di negeri Melaka. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Jabatan Penerangan Malaysia akan menganjurkan pertandingan video pendek Right Information Safe and Empowers Rise ASEAN anjuran Jabatan Penerangan Malaysia bermula 1 Mei 2023 hingga 30 Jun 2023. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.penerangan.gov.my. Pesanan ini dibawakan kepada anda oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Kementerian Komunikasi dan Digital. Lembah Kelang 91.5 FM. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis samaa
وهو السميع العليم. Sajian rancangan terbaik dengan pelbagai pengisian maklumat ilmiah yang bermanfaat seperti Pesona Nizara, Syara & Ikim, Syariah dan Perundangan, Emas & Ikim, Kevin Bertanya, Islam dan Sains, Tahsinul Ibadah, Resolusi, Tarbiyah, Tadabbur dan Bacaan Surah Al-Kahfi. Bersama Syafiq Saleh, hanya di Ikim, Inspirasi Inforia Islami. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sedang bersama-sama untuk Aspirasi 10.1 Buka Tirai edisi hari ini, hari Rabu pagi bersamaan 21 Jun 2023, juga dah pun memasuki ke-2 Zulhijjah 1444 Hijriah. Kita berada di 10 hari pertama ni dalam bulan Zulhijjah. Jadi jom kita nak sama-sama buat lagi, gandakan amal ibadah kita dengan sebaik mungkin. Masya Allah kan, kalau lihat di dalam page Facebook, Instagram, juga media sosial lah, rata-rata para asatizah sentiasa berkongsikan apa amalan-amalan yang boleh kita sama-sama buat, fokus dan sentiasa kekal momentum ibadah kita di 10 hari terawal bulan Zulhijjah ini. Sama-sama kita buat, semoga kita dapat kekalkan hati jiwa kita ini dengan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, insyaAllah. Baik, sebentar tadi Jalal Zaki dan juga Pian dah pun teman-temankan anda untuk Warna Pagi IKIM. Kita teruskan lagi siaran kita. Sekejap lagi akan dengarkan rancangan Calvin Bertanya. Okey? Dan sekarang kita nak beribu dahulu, tenang-tenang saja. Kita nak bersama dengan lagu dari Infak Kekasih. Teruskan kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Hebatnya pengorbananmu, kekasih, menghadirkan cinta di hati. Apakah akan bertemu nanti di suatu penantian abadi? Ku sebut namamu selalu, penawar di kala rasa rindu, mengharap syafaat darimu, kekasihku ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli ala Sayyidina Muhammad. Hebatnya pengorbananmu, kekasih, menghadirkan cinta di hati. Apakah akan bertemu nanti di suatu nantian abadi? Ku sebut namamu selalu, penawar di kala rasa rindu, mengharap syafaat darimu, kekasihku ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina
perbaikilah ibadah kita dengan mempelajari ilmu dan dapatkanlah ilmu daripada para ulama dan kitab-kitab yang muktabar. Semoga kehidupan kita di dunia yang sementara ini akan diuruskan secara tertib dan secara sempurna oleh Sang Yang Maha Pencipta. Hayati pengajian kitab Matan Az-Zubat serta kupasan ilmu fiqah meliputi soal jawab berkaitan ibadah bersama-sama Al-Fadhil Ustaz Ahmad Lufi Muharram dalam rancangan Tahsinul Ibadah setiap hari Khamis jam 10.15 pagi. Semuanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Saja nak tanya, siapa yang berminat nak buat ibadah korban pada tahun ni? Siapa berminat, kami di IKIM dengan kerjasama Easy Korban boleh membantu anda. Untuk korban dalam negara, RM750 dan luar negara RM350 sahaja untuk satu bahagian. Berminat, boleh mendaftar di laman sesawang www.korbanikim.com atau hubungi kami di talian 012-686-9236 untuk keterangan lanjut. Segera ya, penyertaan adalah terhad. Lahad Datu 107.3 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi kepada anda. Syukur kita kembali bersama-sama untuk pertemuan di Aspirasi 10.1 dan saya Syafiq Saleh nak terus teman-temankan anda lagi pada pagi Rabu ini mendengarkan rancangan Kelvin Bertanya. Seperti apa yang kita maklumkan, jadual kita di hari ini nak dengarkan lagi apa soalan-soalan yang bakal ditanya, dikeluarkan oleh saudara Kelvin Q. Okay. Dan juga nak dengar jawapan-jawapan intipati yang penuh dengan ilmiahnya dari tetamu kita iaitu Al-Fadhil Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan. Dan anda boleh sama-sama tonton sekarang di YouTube IKIM Media, juga di Facebook IKIM FM. Soalan pertanyaan boleh letakkan di ruangan komen dan juga anda boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti 012-9004004. Okey. Terus kita nak mengalu-alukan kehadiran tetamu kita yang dapat berada di talian ketika ini iaitu Al-Fadhil Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan ataupun panggilan akrabnya Ustaz Dr. HD dah pun ada sama-sama dengan kita. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat, Masya Allah. Syukur. Alhamdulillah Doktor. Terima kasih Doktor. Sudi lagi ruangkan masa Saban Minggu setiap Rabu maintain kekal senyum. Alamak Aceh. Saya tumpang-tumpang Doktor ni. Cewa tu seronok ni kan. Allahu Akbar. Macam mana Doktor? Menghampiri jadual dalam masuk awal Zulhijjah ni, macam mana jadual? Okey ke? Alhamdulillah. Yalah, dalam kesibukan kita untuk membangunkan kompleks tahfiz dakwah anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia. Allah. Kemudian dalam usaha juga kita menyebarkan ilmu-ilmu. Semoga 10 hari yang terawal dalam bulan Zulhijjah ni kita mendapat kerahmatan dan kerebaan. Kena cari
masa untuk dekatkan diri kepada Allah sentiasa, insya-Allah. Allah, itu dia kan. Ruang waktu yang menjadi keemasan kita gunakan sebaik mungkin dalam kita nak menambahkan lagi amalan-amalan kita di awal Zulhijjah ini. Baik doktor, jom kita nak mulakan sesi bicara kita doktor, sebab ramai rakan-rakan pendengar dapur mula like, comment, share ni dekat media sosial ni. Katanya, "Oi, hari ni Ustaz Kelvin nak tanya apa pula ya?" Ada yang cakap Ustaz Kelvin kat situ. Kan, saudara Kelvin pun cakap dia kalau dia pergi, kan dia kerja melibatkan tourism doktor, dia pun kata ada yang jemaah-jemaah apa tu, yang peserta-peserta yang ikut dia pergi ke tourism tu pun tanya, ni Ustaz Kelvin ke? Ustaz Kelvin ke? Sebab soalan-soalan dia menjerumuskan kepada soalan-soalan seperti orang yang beragama Islam. Betul. Aduh, hebat betul lah kan saudara Kelvin Q ni. Soalan dia pun, kita pun kadang-kadang trigger juga kan. Apa yang beliau tanya tu membuka lagi ruang-ruang untuk kita nak bincang-bincangkan. Jadi jom doktor, kita nak bawa masuk saudara Kelvin Q yang dah bersedia di talian kita untuk tanyakan soalannya. Silakan saudara Kelvin Q. Selamat pagi. Wow. Dalam bulan ni memang soalan tentang haji. Jadi saya nak tanya Dr. Hadi, apakah sinonim haji dengan ibadah kurban? Kan kita dekat kalender kita tengok ada hari raya haji, ada hari raya kurban. Sebenarnya yang mana lebih spesifik? Dan juga kenapa perlu sembelih haiwan sebagai orang kata untuk dilaksanakan kurban ini? Apakah ada cerita di sebaliknya? Boleh Dr. Hadi kongsikan kepada kami semua? Terima kasih. Wow, okey. Menarik betul soalan pada kali ini. Lagi dekat dengan peristiwa yang bakal kita nak raikan duduk di dalam bulan haji ni, apatah lagi dalam ibadah kurban yang bakal kita laksanakan. Maka lebih banyak juga sebenarnya persoalan-persoalan sudut-sudut pandang yang akan kita bincangkan. Doktor, untuk tema kali ini saya letakkan pensyariatan haji dan kurban, dan merujuk juga dengan soalan-soalan daripada saudara Kelvin Q. Silakan doktor, kita bukakan ruang bicara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala ashrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Kita dah masuk dalam 10 hari yang terawal dalam bulan Zulhijjah. Kerana di dalam sana terdapat satu hadis Nabi yang mana Nabi sebut mengenai fadilat 10 hari yang terawal dalam bulan Zulhijjah. Antara hadis yang Nabi sebut, ni mukaddimahnya dulu, supaya kita syukur kepada Allah, iaitu tidak ada amalan yang paling Allah sayang, yang paling Allah cinta. Hadis ni hadis Bukhari. Kata Nabi, tidak ada amalan yang paling Allah sayang, yang paling Allah cinta, melainkan hari yang terawal dalam bulan Zulhijjah. Sahabat bertanya Nabi, wala jihadun fi sabilillah? Ya Rasulullah, walaupun berjihad di jalan Allah? Maka kata Nabi, wala jihadun fi sabilillah, walaupun berjihad. Tapi kalau nak sama juga, kata Nabi boleh, illa rajulun, melainkan seorang lelaki, kharaja binafsihi, dia keluar dengan jiwanya, wa malihi, dan seluruh hartanya, dan dia tidak kembali. Barulah maknanya sama fadilat ataupun sama ganjaran seperti orang yang melakukan 10 hari yang terawal dalam bulan Zulhijjah. Allah. Jadi kita untung, alhamdulillah, syukur kita kerana Allah beri kepada kita kesempatan untuk kita hidup, untuk kita melakukan amal ibadat dalam 10 hari yang terawal dalam bulan Zulhijjah. Terima kasih kepada saudara Syafiq. Saya senyum sebab Syafiq, subhanallah, kita dapat rasa kemesraan itu. Walaupun kita duduk berasingan, kan? Jauh di mata tetapi dekat di hati. Terima kasih kepada saudara Syafiq yang sentiasa menceriakan kita semua di Radio IKIM dengan suaranya yang mana suara emas. Subhanallah. Ni nak kena jemput makan lembu kurban ke macam mana ni? Nanti saya bagi nombor akaun.
Kemudian kepada semua tim kru Radio IKIM yang berusaha memberikan informasi yang terbaik kepada penonton ataupun kepada pendengar yang dirahmati oleh Allah, dan kepada sahabat saya Kelvin, terima kasih kerana terus bertanya, konsisten dalam pertanyaan yang membuka ruang kepada kita, minda kita supaya kita sentiasa dirahmati dan diredai oleh Allah, dan kita faham mengenai agama kita sendiri. Dan tidak dilupakan kepada sahabat-sahabat pendengar setia Radio IKIM, sentiasalah bersama Radio IKIM. Semoga kita sentiasa dirahmati dan diberikan ilmu yang bermanfaat, insya-Allah. Berbalik kepada soalan Kelvin tadi mengenai tentang ibadah haji dan kenapa dinamakan mengenai tentang korban. Untuk pengetahuan Kelvin, hari raya umat Islam ada dua. Satu hari raya disebut hari raya kecil. Hari raya kecil. Satu hari raya akbar. Aidul Akbar wa Aidul Asghar. Hari raya yang besar, hari raya yang kecil. Kita di Malaysia ni tertukar. Hari raya besar kita pergi sambut secara besar-besaran, iaitu hari raya Aidilfitri. Kalau sebulan puasa, sebulanlah kita beraya. Sampai ada yang baru-baru ni luar daripada Syawal pun sambut lagi raya. Sebab apa? Sebab tak cukup masa. Tetapi dalam Islam Kelvin, hari raya kecil ini adalah hari raya Aidilfitri. Adapun hari raya besar bagi umat Islam adalah hari raya Aidil Adha namanya. Hari raya Aidil Adha. Aid itu dalam bahasa Arab iaitu hari. Adha itu dalam bahasa Arab juga adalah bermaksud korban. Sebab tu bila kita translate hari raya korban, hari raya Aidil Adha, jadi dia sama, cuma satu dalam bahasa Arab, satu dalam bahasa Melayu. Baik, kita nak tengok apa yang disebutkan sebagai hari raya Aidil Adha. Baik, bila kita sebut Adha, apa yang kita nak berkorban ni? Kalau sebut korban-korban, saya teringat satu lagu hari ni. Kan saya rasa nak bernyanyi, bernasyid. Ada dalam satu yang biasa. Yang biasa kita nak berkorban apa saja. Cukuplah, cukup. Maknanya berkorban ini Syafiq dan sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM serta Kelvin, bila kita berkorban, apa yang perlu kita korbankan? Maka kata para alim ulama disebut sebagai al-udhiyah. Al-udhiyah ini bererti menyembelih haiwan yang tertentu saja. Sebab tu hari raya korban, dia bukan semua haiwan kita boleh sembelih. Kan contoh kita tengok ayam tu pun, kita pun korbankan ayam tu. Jadi disebut sebagai hari raya korban, kita korbankan ayam, itik, tidak. Hari raya korban ini ada binatang-binatang yang tertentu yang disebut sebagai al-an'am. Maka antara yang disebutnya adalah unta, lembu, kambing, kerbau. Ini binatang-binatang yang boleh dijadikan ibadah korban. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita buat tu adalah kerana keikhlasan diri kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma yang menariknya dalam soalan Kelvin, sebab apa kita buat ibadah korban? Mungkin datang satu persoalan, kan? Satu persoalan yang ramai. Adakah kita hari ini kena buat korban untuk Allah? Dan apa gunanya kita buat korban untuk Allah ni? Ialah kita sembelih. Adakah daging ini ataupun ibadah ni adalah untuk Allah? Ini soalan dia bahaya, tetapi dia membuka minda sebenarnya kita. Kadang-kadang ada orang disalah. Adakah Allah yang nak korban ini? Adakah Allah yang akan mengambil korban kita? Saya akan menjawab soalan begini supaya kita hari ini faham sebenarnya jawapannya semuanya sudah disebutkan di dalam hadis Nabi, dah diceritakan dalam Al-Quran. Tapi jawapan tu saya akan tunggu kejap lagi. Saya nak beri tentang erti ibadah korban dahulu. Ia sebenarnya adalah perintah suruhan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam surah Al-Kautsar ayat yang kedua. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang pertama, Inna
a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah berikan kepada kamu wahai Muhammad kautsar, iaitu pemberian yang baik, yang cukup banyak, yang cukup hebat. Kautsar. Ada tafsir para alim ulama yang mana menyatakan kautsar ini Allah telah berikan kepada Nabi yang tidak ada pada nabi-nabi yang terdahulu, melainkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diberikan kepada umat baginda Rasulullah pada hari kiamat. Ada 5 perkara yang diberikan kepada Nabi, tidak diberikan kepada umat-umat yang terdahulu. Antaranya Telaga Kautsar, iaitu satu telaga ataupun sebatang sungai yang diberikan kepada Nabi pada hari kiamat untuk diminum bukan sahaja baginda Rasulullah, umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Kita. Jadi ini adalah merupakan nikmat yang banyak yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah. Maka bila nikmat yang cukup banyak ini, maka Allah sebut fasalli li rabbika wanhar. Dengan Allah berikan kita nikmat, dengan Allah berikan kepada kita kepelbagaian yang kadang-kadang sama ada nikmat tu kita rasa ataupun tidak, Allah perintahkan kepada kita untuk solat. Fasalli, solatlah kamu, wanhar, dan lakulah ibadah korban. Bererti kata para alim ulama, kita solat ini adalah bertujuan kita syukur kepada Allah segala apa yang telah Allah kurniakan kepada kita. Begitu juga dengan ibadah korban. Maknanya korbannya kita itu adalah tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah banyak Allah berikan kepada kita pelbagai nikmat. Sebab itu di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi di dalam sunannya, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma 'amila adamiyun min 'amalin yawmin nahr ahabba ila Allah min ihraqid dam. Innahu la ya'ti yawmal qiyamah biquruniha wa ash'ariha wa azlafiha. Wa inna ad-dam la yaqa'u min Allah bimakanin qabla an yaqa'a min al-ard. Fatibu biha nafsan. Kata Nabi dalam hadis, satu hadis yang panjang, tapi hadis ini berkaitan tentang cerita ibadah korban. Tidak ada amalan yang dilakukan oleh seorang anak Adam pada hari raya Aidil Adha yang paling Allah cinta, yang paling Allah suka selain daripada menumpahkan darah. Maknanya pada hari raya Aidil Adha, perkara yang paling Allah suka adalah menumbangkan, iaitu binatang korban. Ini paling Allah suka. Sesungguhnya, ni Nabi sebut, sesungguhnya binatang itu tadi, ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, bulunya dan kukunya. Sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada Allah, redha Allah, sebelum ia jatuh ke bumi. Baik. Kemudian kata Nabi lagi, maka bersihkanlah jiwa kamu dengan berkorban. Dalam banyak-banyak amalan, saudara Syafiq Kelvin, sahabat-sahabat pendengar, banyak-banyak amalan, kalau dalam Islam ni, kita mendekatkan diri kita kepada Allah ni banyak. Solat, puasa, zakat, haji, betul? Betul. Tetapi tidak ada tempoh bila Allah akan terima. Bila lepas solat, kita tak tahu Allah terima adakah selepas daripada salam ataupun Allah terima bila, tidak ada. Begitu juga haji, begitu juga dengan umrah, begitu juga dengan zakat, begitu juga dengan sedekah. Tetapi dalam ibadah korban hadis ni, Nabi sebut, Nabi jelaskan bahawa sebelum darah tu tumpah ke tanah, kan kita sembelih, bila sembelih darah memancut laju. Sebelum darah tu jatuh ke tanah, Allah dah redha dah. Sebab tu besarnya ibadah korban, seperti mana kata Nabi, sebelum ia jatuh ke bumi, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah menerima ibadah korban. Nampak? Maknanya telah ada tempoh kita korbannya, insya-Allah Allah terima. Terus Allah terima sebelum darah tu. Maknanya secepat itu Allah menerima amalan. Dan lagi yang hebatnya, disebutkan tanduk tadi, kuku tadi, bulunya tadi, benda-benda ni kita buang. Betul tak? Atau ada orang buat sup kuku kambing. Resepi lain macam tu tak benar. Tanduk masak gulai. Tak ada lagi tanduk masak gulai. Kan? Itu kalau ada orang buat
mungkin dia daripada keturunan jin lah. Mungkin lah kan. Jenis makan tulang, jenis makan tanduk. Memang tidak ada. Bayangkan dalam hadis ini, kita ambil manfaatnya adalah daging. Betul? Bila kita lakukan ibadah korban, daging kita ambil. Kuku kita buang. Bulu kita buang. Tanduk kita buang. Walaupun yang kita buang itu, esok yang kita buang itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita buang, dia akan jadi saksi di hadapan Allah. Sebab itu kata Nabi SAW dalam hadis yang tadi yang terakhir, fatibuha biha nafsan. Fatibu biha nafsan. Maka hendaklah kamu bersihkan jiwa dengan melakukan ibadah korban. Itu cerita tentang ibadah korban. Dan bila kita sebut tentang ibadah korban, sudah pasti di sana saudara Syafiq, Kelvin dan sahabat-sahabat pendengar yang dirahmati oleh Allah, ada kisah sebalik daripada suruhan Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan ibadah korban. Yang mana kalau kita tahu di dalam surah As-Saffat, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada cerita mengenai kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ni Allah rakamkan di dalam surah As-Saffat, iaitu dalam ayat 102. Untuk kita jadikan pengajaran pada pagi ini. Semoga kisah ini kita dah dengar, tetapi kita kembali balik cerita ini supaya kita tahu yang mana kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini merupakan kisah yang sangat hebat. Di dalam cerita ini, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan kepada Nabi Ismail untuk melakukan ibadah korban. Dan ibadah korban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini adalah merupakan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu, bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam surah As-Saffat, yang mana Allah kata di dalam ayat itu, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya. Nabi Ibrahim ni, saudara Syafiq, sahabat-sahabat pendengar radio IKIM, kalau kita tengok, Nabi Ibrahim nak dapat anak cukup susah. Bila dah dapat anak, dia usaha untuk mendapat anak tapi tidak ada rezeki. Tapi bila dah dapat anak dan anak tu sampai satu peringkat, umur anak tu dah dewasa, yang boleh dia berusaha, sa'ya ni dia boleh berusaha sendiri. Dia boleh berdikari. Maknanya kita tengok anak, ya Allah, anak kita dah berjaya depan mata ni. Ketika itulah Allah uji. Yang mana kita sayang, itulah Allah akan uji kita. Itu namanya korban. Kan? Kalau tidak, buat apa kita kata korban? Saya berkorban. Apa dia? Saya korban ni makan 5 pinggan. Itu bukan berkorban. Itu melantak namanya dalam bahasa Islam. Mengorbankan duit dimakan. Mengorbankan perut kita yang akan membuncit di hadapan. Jadi, sebab itu, korban ini dia mesti melalui benda yang perit. Baru kita kata berkorban. Macam abang-abang askar kita, abang-abang polis kita. Kan? Melawan mereka yang nak menceroboh, berkorban demi negara yang tercinta, itu korban. Satu benda yang besar. Jadi dalam cerita ini, ketika mana Nabi Ibrahim diuji dengan anak, kemudian Allah bagi kepada Nabi Ibrahim anak namanya Ismail, dan ketika mana Ismail dah meningkat dewasa, ketika itu datang ujian Allah yang sangat berat. Apa kata Nabi Ibrahim kepada anaknya? Qala ya bunay inni ara fil manam anni azbahuk fanzur madza tara. Nabi Ibrahim kata apa? Wahai anakku, lembut je dia kata, nampak? Ni bagaimana printing lah kalau kita sebut kan. Bagaimana seorang ayah sebut kepada anak, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi, aku sembelih engkau. Bagi pandangan engkau, fanzur maza tara, bagi pandangan engkau bagaimana. Kemudian apa kata Nabi Ismail? Subhanallah. Ni cerita ni, kisah ni kita kena ambil pengajaran. Nabi Ismail kata kepada ayahnya, iaitu Ibrahim, qala ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai ayahku,
lakukanlah apa yang diperintahkan Allah. Nampak? Nabi Ismail tak kata, kena bincang balik lah ayah. Rasa mimpi tu macam tak kena lah. Okay. Tapi kata Nabi Ismail, buat apa yang Allah perintah. Jangan tangguhkan. Kalau itu perintah Allah buat. Walaupun mengorbankan nyawa. Dan kau akan dapati aku adalah orang-orang yang bersabar daripada kalangan orang yang bersabar. Baik, dalam cerita ni, kalau kita tengok bagaimana jawapan Nabi Ismail, tanda keimanan, bukti dia kepada Allah solid 100%. Cuba kita tanya anak kan. Contoh. Kita tanya anak kita, bangun-bangun kan, dia ada Along, ada Angah. Long, pergi jumpa Along lah, sebab Along ni, Along, semalam ayah mimpi. Apa ayah mimpi? Ayah mimpi harta ayah semua mesti pergi kepada Angah. Along kata apa? Along kata, ya itu mainan syaitan. Okay. Mesti ayah tak basuh kaki. Mesti tak baca doa. Tak baca bismillah. Sebab apa? Ni. Semua harta pergi. Tak baca bismillah, tak baca doa. Mesti semua harta pergi ke Angah. Tak betul. Tapi cuba kita cakap, Long, ayah mimpi kan, harta semua pergi ke Along. Dia kata yang ni adalah pertanda daripada Allah. Yang ni betul. Yang ni betul. Jadi sebab tu, kadang-kadang kita hari ni mimpi para Nabi adalah mimpi yang benar. Merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila dengar Nabi Ismail dengar, dia patuh. Dia patuh dan dia taat. Sami'na wa ata'na. Kerana itulah pengorbanan yang diulang ceritanya. Akhirnya ketika mana Allah rakamkan falamma aslama, ketika mana kedua-duanya telah berserah. Dah tak ada dah. Bincang-bincang dah tidak ada teragak-agak. Mungkin ya boleh tak tangguhkan Nabi Ismail minta Ibrahim, boleh tak tangguhkan 2 tahun lagi, saya tak nikah lagi ni. Kan? Jadi tak ada. Ketika mana kedua-duanya bersetuju menyerahkan kepada Allah, pada waktu itu Allah gantikan, dah pisau diletakkan, digantikan dengan kibash. Itulah tanda pengorbanan. Maknanya berserah bulat-bulat kepada Allah, dan Allah uji sampai ke penghujung, sampai betul-betul mereka dah serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada waktu itu Allah keluarkan daripada masalah mereka, Allah gantikan. Kerana itulah dengan adanya ibadah korban, kita tahu bagaimana hebatnya Nabi Ibrahim dan Ismail, pengorbanan mereka. Dan kita nak tahu bagaimana yang ditanyakan tadi Kelvin ada bertanya satu soalan yang sangat menarik, iaitu mengenai tentang kenapa kita kena melakukan ibadah korban ni. Ustaz nak tangguhkan jawapan itu selepas daripada ini. Jangan ke mana-mana, insya-Allah. Baik, insya-Allah kita akan dengarkan apa pensyariatan itu, iaitu dalam sudut penyembelihan haiwan kurban ini. InsyaAllah nanti kita akan dengarkan sama-sama. Okey, kita nak berehat seketika dan anda jangan ke mana-mana. Kalau ada soalan pertanyaan boleh letakkan di bahagian ruangan komen dekat Facebook dan juga di YouTube IKIM. Kita akan kembali selepas ini. Buat anda kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. إلهي لست للفردوس أعلى ولا أطوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. Namun tak upaya menghadapi nerakamu. Terima taubatku, ampunkan dosaku, kerana sesungguhnya Engkaulah Maha Pengampun dosa-dosa besar. لست للفردوس أعلى ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم.
namun tak upaya menghadapi nerakamu. Terima taubatku, ampunkan dosaku, kerana sesungguhnya Engkaulah Maha Pengampun dosa-dosa besar. Mempunyai rencana dan aku sedia, aku rela melukakan segalanya, dan aku sudah berubah. Ini anda boleh sama-sama ikuti kami di YouTube IKIM Media, juga di Facebook IKIM FM. Kita sedang bersara langsung juga di situ, dan tak lupa di setiap seluruh frekuensi Radio IKIM, kita ada 15 buah frekuensi seluruh Malaysia Radio IKIM. Anda boleh dengarkan rancangan ini. Okey, ya, kita nak sama-sama lagi dengarkan soalan daripada saudara Kelvin Q, juga jawapan yang dibawakan penerangan yang sangat ilmiah ini. Okey, dibawakan oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan. InsyaAllah kita nak teruskan lagi untuk bincang-bincang kita tentang pensyariatan ibadah kurban dan juga haji. Silakan Dr. HD, kita nak sambung lagi dalam bicara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara Syafiq. Terima kasih kepada Kelvin. Terima kasih kepada pendengar-pendengar setia Radio IKIM. Bila tadi kita sebut, kita dah tahu apa dia ibadah korban sebenarnya. Kemudian kita dah tahu kenapa kita melakukan ibadah korban. Berdasarkan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Maknanya pengorbanan mereka. Persoalan dia yang kita tunggu tadi, iaitu kenapa kita kena menyembelih binatang? Tak boleh ke kalau kita bagi free gift ke, hadiah ke, kan? Kenapa kena binatang korban? Yang ni satu persoalan. Yang bukan saja orang yang mungkin yang belum memeluk agama Islam, kita sendiri, adakah disebabkan macam saya sebutkan tadi, bahaya sedikit statement tu, adakah kita bagi ni kerana Allah, untuk Allah mungkin buat sesuatu dengan ibadah korban kita? Maka jawapannya, kita kena lihat bahawa sahabat pendengar Radio IKIM, sebenarnya bila kita melakukan ibadah korban, kita melakukan atas perintah Allah. Maknanya kita buat atas kepatuhan kita kepada Allah. Itu nombor satu. Apa saja yang Allah perintahkan, kita kena buat. Sebab ketaatan kita adalah kita taat kepada perintah Allah. Sebab Allah bila jadikan, Allah ciptakan, Allah tahu apa yang terbaik kepada kita. Itu kita kena pegang sungguh-sungguh. Sama ada kita ketahui rahsianya ataupun tidak, sebab apa Allah suruh kita tahu ataupun tidak, maka itu bukan satu persoalan. Contoh, kita tengok kenapa Allah perintahkan kepada kita solat. Solat fardu subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Tapi kadang-kadang ada benda yang kita tak faham. Sebab apa Allah perintahkan? Contoh solat subuh 2 rakaat. Ada orang kata sebab, yelah subuh kan baru bangun tidur, mengantuk. Kita tanya diri kita, time bila kita tak mengantuk? Zuhur pun mengantuk, asar pun mengantuk, maghrib pun mengantuk, isyak. Dia tu tak kena kan? Semua benda. Yang tak mengantuk waktu tengok bola. Cerah mata. Waktu tengok, cerah mata. Waktu tengok benda-benda Shopee, tengok sale sana, diskaun sana. Yang tu waktu tu cerah mata. Sebab tu kita tak boleh nak mengetahui sebab apa. Rahsia Allah sebutkan kita kena puasa selama sebulan. Ataupun solat subuh 2 rakaat. Ni contoh. Sama ada kita ketahui rahsianya ataupun tidak, keyakinan kita kepada Allah itu 100%, 100%. Tanpa ragu-ragu. Itu yang pertama. Maknanya kita buat kerana at-ta'abbudi. Patuh pada perintah Allah. Itu nombor satu. Jawapan dia.
Baik, kenapa kita kena buat ibadah korban? Adakah untuk Allah Subhanahu Wa Taala? Maka kita akan dapat jawapannya di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga di dalam ayat Al-Quran seperti mana yang disebutkan tadi, surah Al-Hajj ayat 37. Kita buka surah Al-Hajj ayat 37. Apa yang Allah sebut? Bismillahirrahmanirrahim. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allahu Akbar. Apa yang disebutkan? Daging dan darah binatang korban atau hadiah itu tidak sesekali akan sampai kepada Allah. Ayat ini Allah jelaskan daging dan darah binatang korban itu takkan sampai kepada Allah. Bukan Allah akan angkat daging itu naik ke atas, darah itu akan sampai kepada Allah. Tidak. Tetapi yang sampai ialah amalan yang ikhlas berdasarkan takwa daripada kamu. Ini Allah sebut. Nampak? Buktinya lagi, sebab itu bila kita melakukan ibadah korban, kan kita sembelih binatang, baik. Daging dia kita buat apa? Daging dia kita makan. Betul. Kalau kita buat tu, kita serah kepada Allah. Kita takkan ambil, biarlah busuk kat situ. Biarlah berulat. Sebab apa? Sebab kita buat untuk Allah, biarkan. Sebab bila kita buat untuk Allah, dia nak makan ke, dia nak buat apa, itu lantak. Tetapi itu bukan tujuannya. Ya. Kita tak sama seperti mana yang lain. Dalam agama Islam, kita sembelih binatang korban, yang diminta itu adalah ketakwaan dan keikhlasan kerana Allah. Jadi, bila kita buat kerana Allah, keikhlasan itu, ada orang, contohlah, dia punya daging kita ambil, bukan saja kita ambil, disunatkan untuk diberikan kepada fakir miskin. Dalam mazhab Syafi'i, 1/3 kita ambil. 1/3 kita bagi orang fakir miskin. 1/3 kita masak-masak. Tapi itu kalau dalam konsep asasnya. Cuma di masjid-masjid kita, di surau-surau yang buat, dia akan bagi kepada kita 2 kg. Lebih kurang 1 bahagian 2 kg. Kemudian mereka akan masak bergotong royong di masjid. Kemudian akan bagi kupon untuk yang tidak berkemampuan untuk ambil daging. Jadi macam mana kita nak kata yang ibadah korban yang kita buat ni, kita serahkan semua kepada Allah. Sedangkan binatang yang kita korbankan, kita guna untuk kita. Kita makan, kita masak, kita sedekah. Kerana itulah kata para alim ulama, seperti mana dalam surah Al-Hajj ayat 37 tadi, sebenarnya yang kita buat adalah ketakwaan patuh atas perintah Allah. Sebab itu kenapa kita tak pergi korbankan itik, tak pergi korbankan angsa, kan mudah, benda tu kan banyak, tak mahal, ayam. Saya rasa kalau boleh korban ayam, semua orang buat. Syafiq rasa dia jangan kata seekor, 10 ekor pun dia boleh buat. Satu kandang tu boleh kan. Allah. Tetapi ada binatang-binatang yang khusus. Dan dia tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tahu bila binatang Al-An'am ni dia sedikit mahal. Dan di situlah pengorbanan kita. Bagaimana kita berkorban? Adakah kita hari ini kadang-kadang kita minta maaf, kita mencipta alasan untuk tidak melakukan ibadah korban berdasarkan kegawatan ekonomi zaman sekarang. Ni orang tak nak buat ibadah korban ni. Berdasarkan kajian daripada pakar ekonomi, melihat kepada ringgit Malaysia, melihat kepada keadaan, kita tak mampu untuk melakukan ibadah korban. Sedangkan dia mampu untuk makan makanan yang mewah. Dia mampu untuk beli belanja yang mewah. Mampu pergi melancong di tempat-tempat yang hebat. Tetapi bila sebut bab ibadah, alah ustaz, sunat muakkad dia ustaz. Kan bukan wajib. Sunat muakkad itulah sebenarnya sunat yang dituntut. Kalau boleh kita buat. Kalau boleh kita usahakan. Sebab walaupun sunat, itulah pengorbanan kita. Bagaimana kita hari ini ada harta, kita serahkan harta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kasih sayang kita, cinta kita adalah lebih daripada dunia ini. Kita mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya. Lepas tu sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam masa yang ada, saya rasa dalam 2-3 minit, betul? Betul.
berkesempatan dengan itu, saya suka untuk nak menasihatkan diri saya dan semua sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM. Apa yang perlu kita lakukan? Jangan kita terlepas. Kerana kita dalam fasa 10 hari yang terawal dalam bulan Zulhijjah. Amalan yang paling disayang, amalan yang paling dicintai adalah amalan yang dilakukan pada 10 hari yang terawal dalam bulan Zulhijjah. Maka kata Nabi SAW, kata Nabi, antara yang perlu kita buat adalah dengan kita berzikir. Kita menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana di dalam sebuah hadis baginda Nabi SAW, Nabi sebut apa? Tiada hari-hari yang lebih agung dan disukai oleh Allah untuk beramal soleh pada 10 hari yang terawal, maka perbanyakkanlah tasbih, takbir, tahmid, tahlil. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kemudian yang terakhir, jangan lupa puasa hari Arafah. Dan hari Arafah, ganjarannya akan diampunkan dosa yang lalu dan akan datang. Ini di dalam hadis. Dan bukan itu saja, minta pada Allah. Kerana pada hari Arafah, kata Nabi SAW, akan terlepas ramai orang daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sabda baginda Rasulullah dalam hadis Muslim, tidak ada suatu hari yang lebih banyak dibebaskan hamba daripada api neraka melainkan pada hari Arafah. Jadi gunakan kesempatan yang ada, tingkatkan amal ibadat, kita buat ibadah korban kerana itulah amalan yang paling Allah sayang, paling Allah cinta. Kalau hari ini kita kata kita sayang Allah, kita cinta Allah, tidak ada gunanya perkataan tanpa perbuatan. Maka persoalannya, kita kena tanya diri kita, adakah Allah sayang kita? Adakah Allah cinta kita? Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Itu dia persoalan yang kita rasa perlu diingatkan dari semasa ke semasa kan, Dr. HD. Dan kalau boleh sebenarnya kita nak setiap bulan nak buat kurban. Setiap bulan yang kita boleh laksanakan ini, memang ruang peluang untuk kita nak cari lagi kelebihannya. Sebab itulah kalau kita lihat ramai di antara kita yang rasa ada ruang peluang untuk buat ibadah kurban ni, memang orang utara cakap dia puluh sungguh-sungguh lah doktor, dia tak main-main kan. Sebab ada hikmah dia. Bukan kita rasa kita keluarkan kurban ni rasa macam macam tu je, tak kan. Tapi Allah ganti, Allah bagi dekat lain lagi kan, laluan-laluan rezeki tu. Masya Allah, sangat bermanfaat dengan apa dalil-dalil yang kita dengarkan tadi, hadis-hadisnya, nas-nas Al-Qurannya. Kita harapkan semua ini akan terus dapat cakna, buka hati, buka minda kita lagi untuk terus laksanakan yang terbaik. Terima kasih saudara Kelvin Q yang lontarkan soalan tersebut, dan terima kasih banyak-banyak juga untuk Dr. HD yang sentiasa beri jawapan kepada kita semua dan juga saudara Kelvin Q. Harap saudara Kelvin Q kita dapatlah sesuatu yang menarik tu. Selalu dia cakap harap Dr. HD dapat jawab soalan saya. Kan selalu hujung macam tu. Okey doktor, terima kasih banyak-banyak doktor atas perkongsian ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi untuk siaran yang akan datang. Saya kira makin dekat dengan 9 ke 10 Zulhijjah. Saya rasa soalan-soalan pun memang makin dekat berkaitan dengan ibadah kurban haji. InsyaAllah doktor, jaga diri baik-baik di sana. Semoga Allah permudahkan segala apa jua perancangan tugasan doktor, dan semoga dilindungi oleh Allah. Okey doktor, jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi, dan selamat Hari Raya. InsyaAllah. Allah. Terima kasih doktor. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat kita yang terus ikuti Bola Bicara menerusi rancangan Kelvin Bertanya. Dan jangan lupa untuk anda boleh like, komen, share banyak-banyak dalam apa jua yang kita bincang-bincangkan ini. InsyaAllah semoga dapat manfaatnya. Dan jangan lupa untuk terus ikuti menerusi rancangan Kelvin Bertanya. Kalau ada yang nak buat lagi ulang kaji dan nak dengarkan kembali, boleh saja ke laman platform media sosial Radio IKIM untuk dengarkan kembali rancangan ini. Okey? Dan teruskan setia bersama IKIM sebab banyak lagi perkongsian selepas ni hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Lebahlah 91.5 FM. ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي
ukirkan senyuman di wajah mereka sebagai tanda ingatan dan rasa cinta kita. Jadikan Aidiladha kali ini Aidiladha yang paling bermakna buat saudara kita di Palestin, Syria dan Yaman. Ayo bersama kita tunaikan ibadah korban kita melalui kempen ibadah korban di Bumi Anbiya Anjuran Aman Palestin. Layari laman sesawang www.jommenyumbang.com untuk maklumat lanjut. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu? Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Ikan siakap buah papaya, ayuh dimakan dengan berselera. Sekiranya wakaf menjadi budaya, umatkan hidup dengan sejahtera. Amanah Saham Nasional Berhad kini memperkenalkan konsep wakaf terbaru melalui konsep wakaf saham amanah. Menggabungkan dua konsep penting iaitu pelaburan dan wakaf. Ayuh, jangan melengah lagi. Jom berwakaf bersama ASNB untuk pengurusan yang lebih profesional dan telus. Pesanan dari saya, Badli Shah bin Alauddin.